Isu debat, Anwar tak hormati bulan Ramadan. Nurul Izzah tak mahu jadi Chaira Fizi dalam pemilihan PKR. Disamakan dengan beruk, Mujahid tak puas hati. Kini bekas CEO Astro pula terlibat kes 1MDB. Wahyu Anwar diturunkan sebelum pemilihan PKR. PKR menolak alasan bahawa cadangan debat antara Presiden parti itu, Anwar Ibrahim dan bekas Perdana Menteri Najib Razak jika diadakan bulan ini sebagai tidak menghormati Ramadan. Pengarah komunikasi PKR Fahmi Fazil berkata, Islam tidak melarang untuk berdebat pada bulan puasa. Di bulan Ramadan, apa yang dilarang ialah berbuat jahat. Umat Islam tidak dilarang berdebat. Kalau Najib tidak berasa yakin pada bulan Ramadan, cakap jelas tak yakin sekarang, kata Fahmi kepada Portal Malaysia Kini. Najib dan Anwar bersetuju untuk berdebat mengenai masalah kewangan Sapura Energy Berhad, tetapi terma perbahasan serta masa dan tempat belum ditetapkan. Fahmi mengulas alasan yang dikemukakan oleh Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor, Isham Jalil, yang berkata bulan puasa adalah masa untuk menumpukan soal ibadah, bukan berdebat. Kita tiada masalah kalau Anwar nak berdebat malam ini sekalipun, tetapi hormatilah orang-orang yang berpuasa dan bersolat tarawih beberapa minggu ini saja pun. Takkan nak mula debat masa berpuasa atau selepas tarawih dan habis tengah-tengah malam. Lepas habis bulan puasa, kita debatlah sepuas hati, katanya kepada hantaran di Facebook. Fahmi bagaimanapun berhujah bahawa alasan tersebut tidak masuk akal. Ini memandangkan Parlimen juga bersidang pada Isnin lalu semasa umat Islam menjalani ibadah puasa ketika membahaskan undang-undang anti lompat parti, manakala beberapa pilihan raya kecil lalu juga pernah diadakan pada bulan Ramadan. Malah katanya Nabi Muhammad SAW juga terlibat dalam peperangan semasa Ramadan, seperti contoh semasa Perang Badar ketika menawan kota Mekah. Justru katanya Ramadan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengelak daripada berdebat. Bagi saya, Ramadan bukan satu isu dan tidak sepatutnya dijadikan isu. Kita sepatutnya jalani kehidupan seperti lazimnya. Malah, Ramadan adalah masa terbaik untuk menunjukkan bagaimana kita boleh berbeza pandangan, berhujah dengan cara beradab daripada melontar fitnah. Sebenarnya bulan Ramadan adalah paling sesuai untuk menunjukkan bagaimana pimpinan tertinggi dalam Malaysia boleh menjadi contoh walau berbeza pandangan, boleh bertukar fikiran dengan cara penuh adab, katanya. Anwar Ibrahim disindir kerana mahu segera berdebat dengan Najib Razak berhubung isu Sapura Energy. Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor, Isham Jalil berkata, pemimpin Parti Keadilan Rakyat itu perlulah bersabar kerana di bulan Ramadan ini, orang mahu menumpukan kepada ibadat, bukan berdebat. Janganlah tak menyempat-nyempat Anwar. Taulah awak baru menang Presiden tanpa bertanding. Kurangkan berkepak bulan Ramadan ini, katanya yang memberi respons terhadap kenyataan Fahmi Fazil yang bertindak sebagai penyelaras debat itu. Terdahulu Fahmi memaklumkan bahawa Anwar bersedia berdebat, namun Najib meminta ia diadakan selepas Aidilfitri. Penganalisis politik berpandangan keputusan Ahli Parlimen Permatang Pauh Nurul Izzah Anwar tidak bertanding dalam pemilihan PKR kali ini kerana tidak mahu memberi mesej salah kepada ahli PKR. Kononnya beliau akan memihak kepada pihak tertentu dalam parti. Awang Azman Pawi dari Universiti Malaya berkata, jika Izzah bertanding dan disokong kuat oleh Chaira Fizi, ia seolah-olah memberi gambaran Presiden PKR Anwar Ibrahim berpihak kepada Rafizi, sedangkan sebagai ketua parti, beliau perlu berkecuali. Keputusan Izzah tidak bertanding dalam pemilihan bukanlah satu kerugian buat PKR walaupun beliau mempunyai pengaruh tersendiri, tetapi ia dilihat lebih kepada tidak mahu pertandingan akan dibaca sebagai mesej yang salah kepada ahli PKR. Lebih-lebih lagi jika Izzah bertanding dan disokong kuat sama oleh Chai Rafizi dan jika ia berlaku seolah-olah Presiden berpihak kepada Rafizi sedangkan Presiden mengambil sikap berkecuali, katanya kepada portal FMT. Katanya keputusan Izzah bergerak di belakang tabir bukan melalui jawatan utama dalam parti, juga dilihat sebagai ingin memberikan ruang kepada bapanya menerajui parti. Beliau pasti dicalonkan semula sebagai ahli parlimen dan dijangka lebih aktif apabila Anwar bersara dalam politik, katanya. Sementara itu, bagi pemimpin PKR tidak menganggap keputusan Izzah menyebabkan parti bergerak ke belakang dan merugikan. Ahli Majlis Pimpinan Wanita Juwairiyah Zulkifli berkata, walaupun Izzah tidak memegang sebarang jawatan, beliau tetap membantu parti dari belakang. Tiada istilah rugi. YB Izzah adalah aset dan permata parti. Biarpun tidak bertanding, beliau kekal didokong dan dihormati dalam kalangan anggota parti.
parti tidak akan mundur tanpa sebarang individu atau tokoh. Parti ini bergerak utuh dengan kebersamaan dan kekuatan anggota dan pimpinan, tidak atas sebab individu. Wajar beliau bersama kepimpinan baru kelak untuk terus memantapkan parti. Katanya yang juga calon timbalan Ketua Wanita PKR. Beliau juga menolak tanggapan kononnya dengan tiada sebarang jawatan dalam parti. Nasib Izzah dalam pilihan raya akan dipinggir apabila tidak akan dicalonkan bertanding. Jawatan politik tidak menjadi syarat utama seseorang dicalonkan. Namun, rekod prestasi penglibatan dan sumbangan seseorang itu wajar diambil kira dalam aspek pemilihan calon kelak, katanya. Bagi kumpulan penyokong Anwar, otai reformis, mereka kurang memahami maksud Izzah bergerak di belakang tabir dan membantu menarik pengundi atas pagar. Sedangkan dalam pilihan raya sebelum ini, PKR dan Pakatan Harapan kalah teruk. Sebenarnya kita tak faham apa yang Izzah maksudkan tarik pengundi atas pagar bila PRN Melaka, Sarawak dan Johor baru-baru ini menunjukkan bukan sekadar atas pagar tapi rekod menunjukkan rakyat secara total tolak Pakatan Harapan outright. Nasihat kita kepada Izzah, hentikan merajuk dan main tarik tali dengan ayahnya Anwar. Jadilah ahli politik yang serius. Bantu Anwar untuk bangkitkan semula parti selepas insiden 13 ahli parlimen PKR meninggalkan parti melalui langkah syaratan. Perkukuhkan parti dengan tenaga segar dan pasukan baru yang dipilih ahli parti daripada pemilihan yang berlangsung sekarang, kata Setiausaha Kumpulan Otai Reformis Abdul Razak Ismail. Tindakan pelukis yang menghasilkan sebuah lukisan memperlihatkan suasana di Dewan Rakyat yang dipenuhi orang utan dan katak disifatkan melanggar etika serta adab berpandukan nilai dalam Al-Quran dan Sunnah, kata Ahli Parlimen Parit Bunta, Mujahid Yusof Rawa. Sebagai seorang Ahli Parlimen Muslim, saya turut protes satira politik ini kerana ia melanggar etika dan adab berpandukan nilai-nilai dalam Al-Quran dan Sunnah yang jelas melarang mencemoh dan merendah-rendahkan sesuatu golongan serta melarang gelar-menggelar dengan panggilan yang buruk, dalam hal ini lebih buruk sebuah lukisan. Malah mereka yang tidak berhenti berbuat demikian, dia disebut oleh Allah sebagai orang yang zalim. Satira dalam apa jua bentuknya perlulah menghormati adab-adab seorang Muslim, katanya di Facebook. Mujahid yang juga naib Presiden Amanah berkata, tindakan pelukis menghukum semua ahli Dewan Rakyat sebagai beruk, kera dan monyet agak keterlaluan. Hormatilah pilihan majoriti para pengundi masing-masing kerana mereka tidak mahu disabitkan sebagai pengundi beruk dan kera. Saya menghargai hak berkarya sebagaimana saya juga mengharapkan hak untuk mempertahankan diri dihormati, apatah lagi apabila salah satu cabang pemerintahan iaitu legislatif diperlekehkan, katanya. Terdahulu sebuah lukisan memperlihatkan suasana di Dewan Rakyat dipenuhi orang utan dan katak tular mencuri tumpuan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Dalam catatan di Facebook pejabat Diraja Selangor, baginda berkenan membeli karya seni itu selepas melihatnya dan menggantung lukisan berkenaan di bilik bacaan peribadi. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Astro, Rohana Roshan, dilaporkan telah bersetuju untuk memulangkan 10 juta American dollar aset yang diperolehnya daripada bekas jurubank Goldman Sachs Tim Lisner. Utusan Malaysia memetik sumber yang rapat dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang memberitahu bahawa SPRM kini giat memperoleh dana itu selepas Rohana bersetuju untuk menyerahkan aset daripada Lisner yang diperoleh menggunakan dana 1MDB. Proses mendapatkan aset-aset berkenaan sedang giat dijalankan SPRM ketika ini, kata sumber itu. Lisner adalah saksi utama pendakwaan dalam perbicaraan 1MDB bekas jurubank Malaysia Roger Ng yang kini telah disabitkan dengan tuduhan rasuah berkaitan peranannya dalam membantu menyeleweng ratusan juta dolar daripada dana 1MDB. Lisner sebelum ini mendakwa telah memberikan Rohana 10 juta American dollar yang digunakan bekas CEO Astro itu untuk memperoleh hartanah 7 juta American dollar di Montpellier Street, London. Lisner yang merupakan bekas ketua operasi Goldman Sachs di Asia Tenggara mendakwa dia mempunyai hubungan selama sedekad dengan Rohana. Lisner juga mendedahkan dia pernah berdepan ugutan daripada bekas kekasihnya itu untuk mendedahkan peranannya dalam skandal 1MDB jika gagal memberi kerjasama. Jika saya tidak membelikannya rumah, dia akan memberitahu pihak berkuasa tentang penglibatan saya dalam skandal 1MDB. Dia mengancam untuk mendedahkan saya pada masa itu, 2013. Saya sangat takut akan perkara itu, katanya memberi keterangan. Dakwaan ini telah mendorong siasatan SPRM terhadap Rohana yang telah berikrar untuk memberikan kerjasama penuh kepada SPRM. Kes itu dipercayai disiasat mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 atau AMLA. Wahyu boleh dengar tapi jangan pakai semua. Itu peringatan yang diberikan Presiden Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada ahli parti itu sempena musim pemilihan PKR kali ini. Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata perkara itu adalah salah satu prinsip dan tunjang yang tidak boleh dilanggar. Mana boleh maki hamun, rendahkan darjat orang, hina kelompok-kelompok lain dan hidupkan balik fahaman-fahaman kabilah tak tentu arah.
Jadi itulah yang penting. Kalau nak hidupkan semangat murni reformasi yang semua suarakan, maka kita kena balik kepada pangkal, katanya menerusi rakaman video yang dibuat naik di Twitter malam tadi. Calon Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli mengingatkan semua pihak yang bertanding dalam pemilihan parti itu pada Mei ini agar jangan berkempen menggunakan alasan wahyu Presiden parti. Beliau mendakwa terdapat calon tertentu yang mendakwa mereka merupakan calon pilihan Anwar. Pemilihan kali ini sewajarnya tidak dicemarkan dengan emosi, serangan peribadi atau kempen yang bersandarkan wahyu. Saya sedar ada calon yang menyebarkan kononnya mereka menjadi pilihan Presiden parti dan memberi gambaran jika tidak mengundi mereka, itu tidak setia kepada institusi Presiden, ujarnya. Mengulas lanjut, Anwar menegaskan ahli parti juga perlu ada niat dan semangat untuk menghidupkan parti yang menghormati prinsip jemaah. Parti ini tidak tegak kerana Anwar, parti ini tegak kerana cita-cita murni kita bersama, dan kalau ada sedikit hasilnya ialah kerana jenteranya kuat termasuk mereka yang berjuang di jalanan. Ada otak-otak reformis yang tidak dikenali, tidak ada upaya dari segi keuangan atau kedudukan yang tidak pernah masuk media, tapi orang-orang ini ada saham iaitu sumbangan masing-masing, katanya.